Cinta Negara, kita nak berikan anda mengenai beberapa perkara dan juga aktiviti yang dilakukan untuk menyemarakkan rasa cinta kita kepada negara. Terutamanya pada bulan kebangsaan ini, dan kita akan menyambut Hari Malaysia pada 16 September 2021 nanti. Terdapat berbagai cara sebenarnya untuk kita mengimarahkan lagi cinta kepada negara kita, dan salah satu aktiviti yang boleh kita lakukan ialah baca dan tonton ataupun baca ton. Ya, Apakah baca ton itu baca ton? Kita nak terus bertanya kepada tetamu kita hari ini, iaitu kalau kita boleh lihat di sebelah sini, Muhammad Faizul Rohbah. Kita nak bersama dengan tetamu kita. Nik Muhammad Iznan Tuan Yaakob, pensyarah dan juga penulis daripada Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku Umar. Jadi untuk menerapkan semangat kemerdekaan, satu program dinamakan sebagai Bacaton. Mungkin Cik Nik boleh beri intro dan juga permulaan. Apakah itu sebenarnya Bacaton? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Rizwan dan Syafiqah. Sebenarnya dalam konteks bahasa Melayu terdapat banyak akronim ataupun gabungan perkataan. Misalnya cerpen merujuk kepada cerita pendek, kalau pugiran merujuk kepada kumpulan Gintaraca, kalau pawagam merujuk kepada panggung wayang gambar, manakala kalau tadika merujuk kepada taman bimbingan kanak-kanak. Jadi Bacaton ni sebenarnya adalah akronim kepada baca dan tonton. Sekali lagi, baca dan tonton. Ramai orang terkeliru sebenarnya dengan Bacaton. Ramai orang anggap bahawa Bacaton ini adalah gabungan baca dan maraton. Seolah-olah membaca secara maraton tanpa henti. Sebenarnya itu adalah salah. Jadi sebenarnya Bacaton adalah baca dan tonton yang mana merujuk kepada pembacaan bahan-bahan bacaan, termasuklah buku, akhbar dan majalah. Jadi dalam konteks rancangan yang dianjurkan ini, kita fokus kepada dua bahan bacaan, iaitu yang pertama sekali adalah akhbar, yang pertama sekali adalah buku, dan yang kedua adalah majalah. Majalah ini pula adalah merujuk kepada majalah-majalah yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Sebenarnya Dewan Bahasa dan Pustaka banyak menerbitkan majalah sebenarnya. Kalau sastra, misalnya kalau sastra, salah satu buku yang pernah saya selalu baca dulu. Kalau untuk remaja ada Dewan Tunas Cipta sebagainya. Ya, itu antaralah. Jadi tonton ini pula adalah apresiasi kepada seni persembahan, terutama deklamasi sajak. Jadi dalam konteks Bacaton, kita merujuk kepada menonton dan apresiasi persembahan sajak yang dipersembahkan oleh deklamator. Kalau kita boleh lihat, salah satu segmen dalam Bacaton ini ialah uncang ilmu mudik ke hulu. Kenapa uncang ilmu dan juga kenapa mudik ke hulu ni, Tuan? Okey, bila kita bercakap tentang uncang kan, uncang kalau pada zaman dahulu, uncang ini adalah merujuk kepada duit. Ramai orang dulu dia tak pakai dompet zaman dulu kan, dia guna uncang untuk menyimpan duit. Jadi kita terjemahkan uncang itu adalah sebagai kita nak simpan ilmu. Itu adalah kenapa kita pilih perkataan uncang. Yang kedua adalah kita guna istilah mudik ke hulu. Kerana apa? Kerana kalau kita tengok Kuala Lumpur diiktiraf sebagai sebuah kota peradaban yang mana kegiatan-kegiatan persuratan, bahasa Melayu, sastra dan sebagainya banyaknya berpusat di Kuala Lumpur. Contohnya kalau kita tengok Dewan Bahasa dan Pustaka adalah berada di Kuala Lumpur. Universiti awam yang berkaitan dengan sastra, misalnya Universiti Kebangsaan Malaysia berada berhampiran Kuala Lumpur. Universiti Malaya pun ada di Kuala Lumpur. Universiti UPM pun berada di Kuala Lumpur. Jadi, kebanyakan sastra-sastra ataupun kegiatan-kegiatan itu adalah berpusat di Kuala Lumpur. Seolah-olah di luar Kuala Lumpur tidak ada aktiviti. Jadi uncang ilmu mudik ke hulu adalah kita nak mudik ke hulu, kita nak tengok apakah yang berlaku kegiatan sastra di luar Kuala Lumpur, di hulu-hulu lah, tidak termasuk di Kuala Lumpur. Contohnya di Perlis, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Kuala Terengganu dan sebagainya. Itu adalah antara kenapa kita memilih program Uncang Ilmu Mudik ke Hulu. Jadi apakah tujuan utama program Uncang Ilmu Mudik ke Hulu ini, Tuan? Sebenarnya ada banyak sebenarnya objektif. Antaranya kalau kita ikutkan, objektif utama ada 3 lah. Yang pertama sekali adalah
Program Uncang Ilmu Mudik ke Hulu ni adalah yang pertama sekali adalah untuk meningkatkan kesedaran komuniti terhadap peranan karyawan dan juga usahawan bersama badan bukan kerajaan, NGO dan agensi kerajaan dalam transformasi keupayaan modal instan dan pencapaian industri ataupun komuniti. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak galakkan pembelajaran sepanjang hayat dan penggigitalan produk seni budaya kan. Kalau kita tengok bagaimana penulis-penulis dahulu kalau nak hantar karya kepada akhbar ataupun majalah, mereka akan menaip menggunakan mesin taip. Bila beralih pada satu zaman, mereka menggunakan komputer. Dan sekarang ni kita berada pada revolusi 4.0 kan, yang mana perkembangan teknologi semakin canggih. Jadi, karyawan ataupun budayawan ataupun sastrawan mesti mengikut gerak langkah perkembangan teknologi itu sendiri kan. Jadi bagaimana nak buat? Contohnya dalam persembahan deklamasi, kita galakkan deklamator untuk membuat persembahan sendiri yang mana mereka akan menggunakan perhiasan-perhiasan berkaitan untuk mempersembahkan sajak secara audio visual dan mempersembahkan ke dalam khayal melalui media sosial masing-masing. Seperti mana Tuan katakan tadi, dalam objektifnya ialah pelibatan karyawan dan juga NGO. Mungkin Tuan boleh berikan kepada kita senarai-senarai siapakah NGO ataupun karyawan terlibat dalam program ini? Okey, banyak sebenarnya. Kalau ikutkan untuk buat masa inilah, untuk pada tahun ini kita telah terlibat dalam dua program yang berskala besar. Iaitu yang pertama sekali adalah Uncang Ilmu Mudik ke Hulu, yang mana kita ada bicara karya dan baca ton puisi. Untuk program yang pertama ini, antara badan-badan yang terlibat adalah Kelab Penyair dan Deklamator Perak, yang kedua adalah Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara, dan program ini disokong sepenuhnya dengan badan-badan lain, misalnya Majlis Kebudayaan Negeri Perak, Rakan Sinergi dan Lokasi Pengkaryaan dan sebagainya. Antara panel-panel yang dijemput pula adalah panel-panel daripada persatuan-persatuan penulis tempatan. Misalnya Profesor Emeritus Dr. Muhammad Bukhari Lubis, itu adalah daripada karyawan Perak. Azli Sudin dan juga Azmi daripada Kelab Penyair dan Deklamator Perak. Manakala Itamta daripada Lepas Perak. Itu ada antara badan-badan yang bertanggungjawab ataupun terlibat dalam program ini. Jadi sempena Hari Kebangsaan yang ke-64 tahun 2021 ini, boleh Tuan kongsikan program-program bacaan yang telah pun dijalankan? Seperti yang saya bagi tahu tadilah, kita terlibat dalam dua program setakat ini. Yang pertama sekali adalah Uncang Ilmu Mudik ke Hulu, iaitu tentang bicara karya dan bacaton puisi, program persuratan dalam talian yang menampilkan dua orang panel. Yang pertama sekali adalah Profesor Emeritus Dr. Muhammad Bukhari Lubis yang membicarakan tentang tulisan Jawi. Satu lagi panel adalah saya sendiri. Saya membicarakan tentang majalah Tunas Cipta. Biasanya kalau kita ikutkan bicara karya, biasanya kita akan membicarakan buku-buku kan, tapi program ini unik sikit, kita membicarakan majalah yang mana kita buat lain daripada yang lain. Selain itu, kita ada juga selingan-selingan lain. Misalnya kita ada deklamasi puisi oleh beberapa tokoh lah. Antaranya ialah Azmi Ismail, Itam Taharun, Badrul Hisham Ghazali, Ahmad Iqbal, Nur Hawani Izzati dan ramai lagi lah. Itu antara yang pertama, program yang pertama. Dan yang kedua yang baru berlangsung pada 30 Ogos, hari Isnin baru ni, kita ada program segmen santai, sembang santai yang menampilkan yang di-Pertua Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Perak, iaitu IRTS Kamarul Afi bin Haji Ahmad, dan moderatornya adalah pengasas bacaton sendiri, iaitu Salihuddin Ibrahim. Program ini juga kita selitkan acara bacaton, iaitu baca dan tonton, yang telah menampilkan deklamator undangan, iaitu Azmi Ismail. Azmi Ismail, kalau tak silap saya, pemenang deklamasi Hari Kebangsaan pada tahun 2012, kalau tak silap saya lah. Tuan, bagaimana sebenarnya kegiatan sastra seperti program Bacaton ini dapat lagi menyemarakkan semangat patriotisme dan juga cintakan kepada negara?
sebenarnya sastra sendiri itu ada nilai sebenarnya. Dalam sastra itu ada mesej yang ingin disampaikan, ada nilai-nilai murni, ada nilai-nilai contohnya rajin, ada nilai-nilai tolong menolong, baik hati, jujur, amanah, menghargai masa, prihatin dan sebagainya kan. Jadi langkah-langkah untuk kita menyamarakkan semangat patriotik dalam kalangan rakyat Malaysia ada banyak. Sebagai contoh, peranan ibu bapa itu sendiri menyemarakkan semangat patriotisme dalam diri anak-anak masing-masing. Kalau di sekolah, cikgu-cikgu ataupun guru-guru boleh menyemarakkan semangat patriotisme dalam kalangan pelajar-pelajar dengan mengadakan aktiviti yang berkaitan dengan sastra dan budaya. Ada juga kita boleh terlibat dalam program kenegaraan, melawat tempat-tempat bersejarah dan sebagainya. Jadi dalam konteks bacathon, kita lebih fokuskan kepada lokasi pengkaryaan itu sendiri. Sebagai contoh, di Malaysia ini terdapat banyak tempat-tempat yang menarik. Misalnya kita ada, kalau di Langkawi, ada tempat-tempat menarik untuk dilawati. Selain daripada tempat-tempat itu boleh merehatkan minda, ada juga terdapat sejarah di situ. Kalau di Perak ada Pasir Salak, itu tentang sejarah perjuangan bagaimana kita menentang Inggeris kan. Kalau di Melaka ada tempat menarik juga bagaimana kesan penjajahan Portugis yang bermula pada tahun 1511. Kalau di Kelantan ada tempat-tempat yang menarik. Itu antara tempat-tempat lokasi pengkaryaan. Dalam karya sastra juga ada juga lokasi ataupun tempat-tempat yang menjadi latar tempat bagi karya sastra itu sendiri. Sebagai contoh, kalau Azizi Haji Abdullah dan juga Shah Nun Ahmad, dia banyak mengambil latar tempat di negeri Kedah. Kalau di Kelantan, kita ada S. Othman Kelantan dan juga Fatimah Busu yang menjadikan lokasi itu sebagai tempat untuk lokasi karya itu sendiri. Jadi benda-benda ini bila kita membaca karya itu sendiri, secara automatik kita dapat menyemarakkan nilai-nilai sastra dan semangat cintakan tanah air dalam diri kita sendiri. Okey. Mungkin apakah harapan Tuan tentang program bacathon dan kegiatan sastra atau persuratan ini sekarang? Jadi harapan saya lah semoga program-program seumpama ini dapat menarik minat lagi ramai golongan rakyat Malaysia untuk sama-sama terlibat. Kerana apa? Kerana sastra dan persuratan Melayu itu sendiri adalah nadi kepada jiwa kita kan. Kalau kita tengok perjuangan-perjuangan dahulu sebelum kemerdekaan, karya-karya sastra ini lebih kepada untuk menyuntik semangat perpaduan kaum untuk sama-sama terlibat menentang penjajah. Jadi karya-karya terkini lebih fokus kepada bagaimana kita untuk mengekalkan kemerdekaan itu sendiri kan. Kerana apa? Kerana penjajahan Arab Baru ini adalah sangat meluas, bukan lagi penjajahan dari segi fizikal tetapi penjajahan mental. Bagaimana kita nak mengatasinya adalah dengan kita menyerapkan elemen emosi dalam jiwa pembaca, iaitu kita menerapkan karya-karya yang baik yang dapat menerapkan semangat patriotisme dalam diri rakyat Malaysia. Begitu cantiknya sebenarnya penggunaan sastra ini dalam kita mengimarahkan lagi semangat rasa cinta kita kepada negara. Jadi kita harapkan supaya mereka di luar sana tidak menggunakan sastra sebagai satu elemen provokasi pula. Itu yang kita harapkan. Apapun, terima kasih kita nak ucapkan kepada Tuan Nik Muhammad Iznan Tuan Yaakob, pensyarah merangkap penulis Jabatan Kejuruteraan Awam Politeknik Ungku Omar, kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Terima kasih.